Diorang boleh pergi ke depan sedikit. Team Hak pun tak ada, tapi biasanya kalau Team Hak tak ada di Pekado, Clutch Guerrilla akan mengambil alih kawasan tersebut. NC di Vidal Mart. Oh ya, saya baru teringat. Bila NC tak ada, so maksudnya MAB ada kemungkinan mereka akan pergi ke kawasan Vidal Mart di bahagian selatan, dan satu lagi pasukan adalah KHI, di mana KHI memang tak ada drop spot mereka yang tersendiri. Boleh dikatakan sebagai pasukan nomad. Almighty akan berada di selatan Los Leones bermain secara janggut. Tapi untuk Boskur, mereka mengambil kenderaan agak rapat sebenarnya dengan pemain-pemain daripada pasukan Homeboys. Tapi inilah dia, Circle tidak scam. Ya, Belum scam. belum scam. Bukan tidak, belum lagi. Tak ada lagi niat. Tapi dia macam ni lah, so dia akan bagi yang baik pada awalnya. Tapi lama-lama tiba-tiba dia akan jadi scam. Tiba-tiba dia akan tipu. Tiba adalah macau dan sebagainya. Dia bagi harapan. Harapan Lepas palsu. tu bila orang semua dah excited, oh Yes. ini macam Circle aku. Ya. Tapi lepas tu, ya Allah. Aduh. Aduh. Memang sakit hati dah semua. Bersembuh-sembuh penyakit apa sakit hati kan. Tapi apa pun tak, korang semua boleh dapatkan 20 gig data percuma untuk PUBG Mobile Plus 5 gig data. Jadi kalau korang scan lah kod yang ada di bahagian kiri sebentar tadi. Macam kering korang boleh perolehi daripada YouTube. Matois tembakan jarak jauh dengan satu Thompson sebentar tadi. Dia cuba, cuma dia tidak akan berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Seperti yang kita lihat tadi, Circle yang baik. Tapi di kawasan Pekado, seperti biasa CLC akan berada di kawasan ini. CLC Pekado. Sebelum ini kita tahu Pekado ini diduduki oleh X ataupun Aerof lah. Yang sebelum ini dikenali sebagai Aerof. Sekarang ini mereka terpaksa untuk membiarkan ataupun melepaskan kedudukan tersebut. CLC yang akan bersenang lenang untuk berada di kawasan Pekado itu. Boleh dikatakan kawasan pertengahan lah. Ya, sebenarnya sebab Team Hak tak main untuk game ni. So itu adalah kebiasaan sebenarnya. Untuk Clash Guerrilla, mereka boleh dianggap sebagai salah satu tim normal lah untuk map Miramar ini. Kerana mereka membiarkan Team Hak untuk mengambil kawasan Pekado, dan biasanya mereka akan membuat satu janglut di kawasan sekeliling Pekado. Tapi kadang-kadang bertukar-tukar lah. Contohnya macam ni, Team Hak tak ada, so mereka akan masuk ke dalam kawasan Pekado. Geek Fam. Dah 2 season sebenarnya kita tak tengok. Last waktu tu season yang ketiga, musim yang ketiga, di mana waktu itu JPNC mengambil sebelah kiri El Pozo. Tapi pada season yang keempat atau musim yang keempat, Tabah NC pada waktu itu telah pun bertukar ke kawasan lain. Mereka meninggalkan sahaja kawasan El Pozo. So, sejak daripada season yang keempat, Geek Fam adalah salah satunya pemegang bandar tersebut, di mana El Pozo, dia punya looting dia terlalu meriah. Ya. Memang tak berubah. Itulah dia untuk Geek Fam. Inilah dia MAB. John, Moki Calamity dan juga Iftar yang akan dimainkan. Small Boy RSG. Brian, pemain baru mereka. Yang tak salah saya pun muda juga. So, Small Boy, Kim. Pemain biasa untuk RSG. Kita tahu RSG ya. Dia pernah menjadi juara 2 season lepas kan untuk mereka RSG. 2 season lepas ke 3 season lepas, aku lupa. 2 season lepas RSG juara, Kim waktu itu menjadi Terminator. Dan untuk hari pertama RSG juga menunjukkan kehebatan mereka, dan Kim dapatkan damage yang terbanyak untuk hari tersebut sebagai MVP. Tapi hari ini tidak pasti, belum lagi dapat kelibat mereka, di mana tadi ada round yang RSG tidak main. Genexus, Long, Biu dan Snappy. Satu permulaan yang santai, yang tenang. Tiada pertemuan langsung berlaku pada awal permainan kita pada malam ini. Selalunya ada juga 2-3 tempat. Anda kata kalau bak kata Soul tadilah. Kalau THQ dan juga CLC ada juga diorang bertembung. Lalu kalau dalam screen memang diorang lawan juga apa jadi pun. Lawan je, peduli apa jadi pun. Lawan. Ada masa THQ menang, ada masa CLC menang. Balik kepada Team Secret, dan inilah dia Dingoes. Sebelum ini dikenali sebagai Ares. ya, Yudo Lions untuk musim lepas. Tapi kalau kita lihat kan, untuk pasukan Dingoes Esports, satu rombakan besar yang dilakukan oleh mereka, meninggalkan Baby Kim dan juga Pami sahaja daripada musim lepas. Kemudian mereka bawa masuk Ricky dari Farang Legend sebelum ini. Kemudian Itskido dari satu pasukan Tier 2. Begitu juga dengan Ateh dan seorang lagi pemain mereka, iaitu iBoy yang masih lagi belum bermain. Kalau tak silap saya,
Boleh katakan satu kejutan yang ditunjukkan oleh pasukan Dingoes Esports di mana 2 hari PMPL yang dimainkan, mereka sangat-sangat konsisten. Itulah satu petanda yang baik juga lah untuk Dingoes Esports. Mungkin kadang-kadang sebenarnya apa yang diperlukan untuk sesetengah pasukan adalah satu penukaran fresh di dalam line up mereka supaya mereka mungkin ada suntikan motivasi yang baru untuk mereka lebih perform. Tapi pada waktu ini, G-Nexus, saya rasa untuk G-Nexus memang kita tak akan tengok apa-apa perubahan lah. So maksudnya untuk semua game korang akan tengok line up yang sama. Iaitu BBO akan main, Lung dan ada Snappy dan satu lagi adalah Loyu. Hari tu waktu SEA Games punya selection, Mamba ada bermain untuk G-Nexus tapi itu mainly sebab Lung dia bawah umur, dia tak cukup umur. Bukan dia tak cukup umur, dia bawah 18. Sebab itu antara requirement yang diperlukan kan untuk Sukan C. Bahkan pemain tersebut tidak dapat bermain dan Mamba dipinjamkan dari AKA Sports. Itu adalah antara perubahan-perubahan. Tapi sebenarnya pusing-pusing pun, diorang selalu bertukar-tukar antara dua tim tu. Mamba pernah juga ada dekat Team World sebelum ni. Ya. Tapi untuk season ni, dia tidak akan berada di dalam nama terbaru mereka iaitu G-Nexus. Bukan terbaru sangat lah, sebenarnya itu adalah kenangan yang diimbau daripada zaman PMCO yang paling pertama. PMCO Malaysia Qualifier di mana ianya dijalankan di Cool City Mall pada waktu itu dan juaranya adalah G-Nexus. Ya, dan tak silap saya ada juga dia pakai nama Fate kan? Ya, betul. Sebelum jadi G-Nexus. G-Nexus. Baru-baru ni je satu pertukaran yang agak pantas berlaku. Aku pun jadi pening ketika tu. Diorang ni Wheels ke? Yang mana satu ni? Tapi pada waktu akhirnya diorang pilih G-Nexus juga. Bagi kata Sola sendiri satu nama yang akan menggamit kenangan dan mungkin ianya akan memberikan semangat pada Biu-Biu yang dah lama tak main. Saya rasa mungkin hampir setahun lebih juga dia tak main. Mungkin setahun, 2 tahun. Setahun lebih lah, setahun 2 tahun juga Biu-Biu dah lama tak ada dalam scene professional. Dia ada juga main untuk ada juga ada main dengan sebelum ni Sulan. Kali terakhir Biu bermain di dalam peringkat profesional adalah pada musim yang kedua. Pada waktu itu line up untuk Team Secret masih lagi ada Biu. Kemudian pada tahun 2021 beliau bergerak sebagai brand ambassador ataupun kita panggil duta untuk Sam9 Gang yang sekarang ini telah pun dikenali sebagai Sam9 saja. Almighty buat rotasi, satu rotasi yang tidak ada masalah untuk mereka, agak clear, tetapi pada waktu ini ada kemungkinan pertemuan berlangsung antara Clutch Guerrilla dan juga EVOS VIP, tetapi trend macam biasa, majoriti pasukan akan berada di bahagian tengah secepat mungkin. Ikut jugalah, kadang-kadang ada trend macam dekat Erringle tadi, diorang semua kat kawasan ujung bila bulatan yang keempat. Sekarang untuk Miramar mereka di pertengahan pula. Trend berubah-ubah, ikut juga dengan waktu, ikut juga dengan cara bulatan ini untuk muncul bagi bulatan yang pertama. Tetapi kita lihatkan Axis Jumper, taman baru dan dia terus saja menjadi alpha ataupun ketua untuk pasukan mereka. Tim Axis Red One akan lakukan Geek Fam QB tunjukkan di kawasan ini. Geek Fam tidak akan diganggu pada waktu-waktu ini. Mana anda boleh lihatkan tadi dari segi bulatan kita, kiri kanan kosong, tak ada siapa yang akan mengganggu mereka. Kawasan mereka yang akan mereka lalui ketika ini selamat sunyi. Tetapi itu Small Boy akhirnya akan nampak kelibat musuh. Ada bayang-bayang, tembakan terus saja dilepaskan oleh Small Boy, berjaya untuk mencederakan pemain tersebut. Hampir 60% nyawanya hilang. Samzi terus bersembunyi, rakannya sampai pula untuk RSZ. Sekarang ini lihatkanlah bentuk kedudukan EVOS VIP, mereka mula untuk meletakkan diri mereka di tempat yang terbaik, mencanakan strategi yang terbaik sebelum mereka bertarung dengan RSJ. Ya, tapi lumrahnya kalau tidak ada apa-apa knockdown yang diperoleh, of course tidak ada sebarang aggressive push yang bakal dilakukan oleh pasukan lawan mereka, RSG. Brian kelihatannya akan dimainkan secara kekal daripada hari yang pertama sehinggalah hari yang ketiga ini. Satu pemain yang sebenarnya tidaklah asing untuk saya sebab Brian pernah menjadi anak buah atau anak didikan saya suatu ketika dahulu. Dan sekarang ini agak berbangga lah kerana dia berada dalam satu pasukan yang pernah menjadi juara untuk PMPL Malaysia pada musim yang ketiga iaitu RSC. Tapi Kim tadi baru saya dijatuhkan, revival perlu untuk dilakukan tetapi Rex
perlu untuk melalui satu perjalanan yang sedikit jauh dan terbuka. Dan itu mungkin akan menjadi satu situasi yang berbahaya untuk RSG pada waktu ini. Tapi kalau Rex dah sampai ke arah Kim, itu tak ada masalah untuk beliau melakukan revival. Dan itulah yang akan berlaku pada waktu ini. Mika diganggu oleh Brian. Sebab itulah EVOS VIP tidak dapat untuk fokus bagi menghabiskan Kim secara langsung. Ya, mereka jaga formasi mereka dengan begitu baik sekali. RSG tahu. Andai kata kalau ada kejatuhan berlaku, mereka boleh cover. Baik dengan begitu pantas. Dan ini yang dilakukan sebentar tadi. Mangsa Mika tidak memanggil rakan-rakan dia untuk terus menabrak ke hadapan. Tetapi untuk bosku pula. Di kawasan lereng bukit, di kawasan kiri akan adanya Homeboys. Bagainya adik-beradik ini akan berjumpa sama sendiri dengan begitu awal. Zigzag. Dia ada gambar untuk dia. Agak malang sedikit untuk Zigzag. Tapi tak apa. Dia antara salah seorang pemain muda yang sangat berbakat. Banyak kali kita lihatkan dia berpindah-pindah tim sebenarnya untuk Zigzag ni. Akhirnya dia akan tetap bersama dengan bosku untuk season kali ni. Team Secret pula di dalam pemandangan kita anda lihatkan. Gerakan yang lakukan oleh mereka di kawasan lereng bukit ini. Tak mahu untuk bertembung dengan terlampau awal. Mungkin satu taktikal yang sukar sebab korang tengoklah kawasan lereng bukit ini. Banyak macam-macam benda yang nak lalu. Macam-macam benda yang akan memperlahankan perjalanan mereka. Samji. Dam QT. Tadi dia paling awal keluar. Tapi kali ini dia masih lagi mampu selamat game. Lama dah akhirnya. Circle yang seterusnya akan mula untuk ditunjukkan kepada kita. Belum ada satu pun pertemuan yang berlaku kalau ikutkan sebenarnya. So, dah hampir masuk minit yang ke-12 dah sekarang ni. Ya, ini adalah satu benda yang sedikit luar daripada kebiasaan. Biasanya kalau kita lihatkan kepada game Miramar, mesti akan ada seorang pemain kena culik. Tak kisahlah rata ataupun tidak. Ya. Tapi yang pasti pertarungan tersebut sentiasa berlaku sejak daripada minit yang ke-8 dan seterusnya. Tapi pada waktu ini telah pun masuk ke bahagian pertengahan permainan. Circle akan berada di bahagian barat laut Los Leones, di mana majoriti pasukan dah ada pun kawasan Circle. So, maksudnya sekarang ini depends on Circle yang berikutnya. Ianya akan menjadi tempat pertumpahan darah dan juga penyingkiran kebanyakan pasukan yang tidak memiliki Circle terutamanya. Ya, benar sekali. Iron nampak saja ada satu Mirado ke depan sana. Dia saya fikirkan tadi dia dah sempat untuk dapatkan satu tempat perlindungan yang baik. Rupa-rupanya itu hanya sekadar umpanan daripada mungkin pemain-pemain EVOS. Cantik penglihatan yang ada daripada pemain mereka. 1 kill. Saya tak pasti EVOS ke dapat kill tu. Mungkin memang mereka sebab saya nampak masih lagi kosong untuk si Razer tadi. Mungkin rakan yang lain. Untuk bosku, mereka lalu di harapan Homeboys. Tak berjaya terdapatkan mana-mana knockdown. Dan sekarang ini Aspa dan juga Zizek kedua-duanya. Sepatutnya sekarang ini Homeboy boleh dapat satu tetapi tak berjaya. Dan ini membenarkan RSG pula untuk mendapatkan knockdown tersebut. Dia dapat Aspa. Kim akan memastikan kill ini menjadi hak milik beliau. Dan sekarang ini melihatkan kedudukan Zigzag pula. Tapi untuk Zigzag, dia ada tempat persembunyian yang menarik. Dia akan mampu untuk terselamat dengan mungkin lebih lama. Manakala untuk Mika menyaksikan Kim. Dan cuba untuk menekankan Kim terlebih dahulu. Dan ini akan membenarkan untuk pasukan yang ada di hadapan RSG dalam keadaan yang lebih selamat. Malang untuk pasukan bosku. Lalu betul-betul dekat tengah dua pasukan yang berbeza, RSG dan juga EVOS, menyebabkan dua orang pemain mereka lesap begitu saja daripada permainan. Dan itu akan menyebabkan mereka sedikit tempang lah. Terutama kalau Circle tidak berpihak kepada mereka selepas ini. Tapi MAB sedang mengintai peluang untuk berlawan dengan pasukan R2K. Kalau ada satu ataupun dua knockdown yang diperoleh oleh pasukan MAB, semestinya mereka akan terus merusuh ke kawasan compound tersebut. Ya, ini dia Moki. Dari salah seorang pemain yang berbakat. Banyak kali juga untuk menunjukkan clutch yang menarik. Sebelum ini dalam satu tournament offline yang diulas oleh kami berdua. Tunjukkan satu momen yang begitu mantap. Tetapi untuk PPL kali ini belum lagi nampak permainan yang mantap untuk pasukan MAB. Hopefully dan harapkan mereka akan mampu untuk memecahkan kebutuhan mereka. Bak kata Sol lah sebelum ni. Mungkin mereka tak jumpa rentak lagi. Dan mereka masih lagi mencari rentak tersebut. Masih lagi mencari perasaan untuk mereka berada di tempat-tempat yang lebih atas. Tapi Circle sekarang ini mungkin sekali lagi akan mula untuk mengecil. Dan kemanakah arahnya Circle selepas ini? Adakah mungkin akan pergi kawasan Lost di bahagian betul-betul compound Lost? Ya, di kawasan selatan. Kali ini Circle kita akan mula untuk turun. Oh, Circle ni memang betul-betul unpredictable, Amy.
Takkan macam kat atas lah tu buat macam selamat kan. Ya, sebab tu kan, aku semalam, bila aku tengok game kan, aku try lah, cuba teka circle. Lepas tu aku tengok macam, aku tak boleh teka yang kebiasaannya. Aku try teka yang paling least possible untuk circle tersebut ada dekat situ. Dan aku berjaya teka dengan tepat pada waktu itu. So, aku rasa mungkin tips dia adalah kepada main-main ini, Teka lawan dia. ya, dia macam, mana tempat yang kau rasa paling least likely untuk akan jadi circle kalau bulatan besar dia macam ni. Kau try untuk pilih tempat tu ataupun try untuk tembak tempat tu, rusuh dan sebagainya. Dan insyaAllah korang akan dapat circle. Dan itulah yang kelihatannya terjadi pada waktu ini. 61 orang main masih lagi ada. Padat sebenarnya kita punya circle. Tetapi kepadatan ini bakal berkurangan disebabkan oleh pertembungan yang akan berlangsung. Geek Fam, satu orang main dah jatuh. Dan akhirnya beberapa analis mendengar kata-kata Soul. Okey, esok kita ikut kata Soul. Kita kena lawan guys. Tapi tiba-tiba dia akan di-scam lagi sekali. Tapi itulah dia IMU John. Dia bukan jarak jauh. Dia bukan berterusan. Axis kedua-dua pemain mereka seakan-akan diberikan peluang untuk hidup. Mereka mempunyai nyawa yang setitik saja lagi tu setiap pemain yang ada di bahagian bawah sana. Tetapi bernasib baik. Terselamat. Jumper akan dapatkan seorang pemain daripada bahagian belakang. Saint yang akan terkena sebentar tadi. Geek Fam tinggal 3. Dan MAB ada satu kejatuhan berlaku. Axis berjaya untuk melakukan satu pembalasan dendam di kawasan ini. Aizen pula daripada pasukan R2K dapatkan satu. RSG berlawan dengan Secret. Tapi Mak Toy satu lontaran bom dengan ke hadapan sana kelihatannya tepat berjaya untuk memberikan kejeraan yang begitu banyak. Mak Toy terus melakukan satu gerakan di ke hadapan sana. Cuba untuk menabrak, bermain dengan begitu agresif. Mak Toy kali ini sangat-sangat berbeza. Kim, pemain yang terakhir di kawasan ini. Bukannya di bahagian belakang saya masih lagi ada 2. Bantuan telah pun tiba. RSG dan tim Secret siap bergadia akan dapatkan kemenangan di dalam kawasan ini. Wow, satu gameplay begitu mantap sekali ditunjukkan oleh Matoy. Walaupun dia berseorangan sebenarnya dekat sini. Rakan-rakan pasukan dia lain, dah jatuh 3. 2 lagi sebenarnya tidak berada di kawasan berdekatan dengan Matoy. Tapi Matoy tahu 2 orang dah jatuh dekat bahagian kanan. Dia memfokuskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu di bahagian kanan. Lepas dia lepaskan, Matoy mendapatkan satu lagi. Matoy dapat. Adakah mampu untuk dilakukan oleh pemain veteran ini? Satu saya lagi yang perlu dilawan. Tapi Matoy. Malangnya sebenarnya rakan sepasukan mereka telah pun dijatuhkan satu demi satu oleh EVOS VIP di kawasan lain. Ya, pada waktu yang sama pula itu mengakibatkan tim Secret lesap begitu saja di tempat ke-15 sama seperti yang berlaku di round yang pertama sebentar tadi kan. Ya, 1v4 sebenarnya tadi untuk Matoy berlawan dengan RSC. Dia dah dapat 3. Tapi sayangnya, lagi rakan sepasukan dia sebenarnya terperangkap di dalam pertempuran dengan pasukan EVOS VIP menyebabkan tim Secret akan terkeluar di tempat yang ke-15. Setakat ini, 2 sahaja mata penyingkiran yang berjaya untuk disekior daripada apa yang dijatuhkan oleh Matoy Psycho. Knockdown oleh Jerome, QB cantik sekali. Crouch yang dilakukan oleh beliau. Tapi Sam 9 tersangkut di bahagian luar zon. Seperti hero Hollywood ataupun dia adalah pelakon utama. Semua yang tembak tadi, semua yang tidak kena. Itulah ada QB sebentar tadi. Tapi Circle kali ini akan pergi betul-betul di huruf loss. Pasukan yang ada adalah Homeboys, Dingoes dan juga SMG. Mereka daripada tadi bergelut sama sendiri. Farang Legion akan berada di kawasan hujung. Bulatan yang seterusnya tembakan jarak jauh daripada Almighty melihatkan pergerakan tim-tim pergerakan pemain daripada pasukan Dingoes. Ido cari daripada jauh tapi Long akan dapatkan QB. Bermakna Geek Fam ketika ini hanya tinggal 2 pemain sahaja lagi yang berbagi untuk pasukan mereka. 42 secara keseluruhannya, tapi sementara saya lagi game kita akan masuk ke minit ke-20 tetapi tembakan Damrut dengan satu kar 98k. Jujur kata daripada aku, jarang pula aku nampak Damrut menggunakan sniper. Ya, jarang, sangat-sangat jarang sebenarnya untuk Muhammad Dito memegang satu sniper. Tetapi satu knockdown yang sangat-sangat cantik, Aizen dapatkan Calamity. So akhirnya R2K dan juga MAB, walaupun dia berada di orang dekat, tapi tidak ada apa-apa knockdown yang berjaya itu diperolehi oleh MAB maupun pasukan R2K. Akhirnya R2K dapat juga dekat situ, tapi masih lagi belum disecure sebagai satu mata penyingkiran yang sah. EVOS VIP dah ada 8 mata penyingkiran pada waktu ini. Satu permainan yang begitu baik sekali daripada EVOS VIP. Mereka selangkah saya lagi untuk memecahkan satu je lagi poin yang diperlukan oleh EVOS VIP untuk mereka capai kepada 100 mata. Sebab sekarang ini diorang ada 8 mata penyingkiran. Mereka dah ada minimum 1 mata placement. So masih diorang ada 99 mata. Tapi mereka hanya memerlukan satu set lagi. Tapi pada waktu ini kita lihat Kaji Nexus akan melanggar ke arah kompon dibekal oleh pasukan Farah Legend. Satu match cuba untuk dijatuhkan. Masih lagi belum ada Putra dapatkan Insomnius, tapi Putra di-track kembali bermain. Itulah dia penawan untuk pasukan 7 tempat yang ke-12. Tapi dijatuhkan oleh Adil Luke.
Adelo dapat habiskan si sniper. Biu juga dalam keadaan knockdown. Loyo sekarang ini berbahaya untuk beliau. Ditepati pula oleh Jimmy OP. Yup, CLC di atas bukit. Farang Legion di kawasan hadapan mereka. Sememangnya sekarang ini mereka betul-betul masuk ke dalam mulut buaya. Sukar untuk keluar, tapi itulah ada Dam QT yang akan berjaya dikeluarkan terlebih dahulu oleh Silvergill. Dan lihatkan untuk Genesis berjaya untuk menyelamatkan sekurang-kurangnya 2 pemain. Anda lihatkan ketika ini, Farang Legion. Mereka tak berani untuk keluar, mereka tunggu saja waktu yang paling bersesuaian. CLC memilih untuk turun terlebih dahulu. Geek Fam pula yang akan datang dalam situasi ini. Miracle Damrut mereka telah pun tiba. Samzi tembakan ke bahagian bawah tetapi tak berjaya untuk memberikan sebarang jatuh kepada pihak lawan mereka. Shinzi akan terjatuh pula di tangan Loyo. Berlawanan, pelanggaran yang berlaku. Tetapi Loyo akan pula diganggu oleh Leo daripada bahagian belakang. Samzi, EVOS VIP seperti yang dikatakan oleh Sol. Sekarang ini mereka sedang menghadap 10 mata sikit telah pun ada untuk EVOS. Ya, bahkan menjadi 11 sekarang ini. Betul-betul unstoppable untuk EVOS VIP. Jimmy cuba untuk mengganggu pasukan Power Ranger. Tapi satu main mereka, Adif dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Belum untuk diselamatkan siapa mungkin. Tapi Geek Fam datang boleh kepada pasukan Power Ranger. Rata untuk pasukan Geek Fam sebenarnya. Di tangan Repo Boy. Tempat yang ke-11. 10 pasukan saya berbaki. 35 orang pemain. Dan Circle sekali lagi berada di kawasan terbuka. Yap, tetapi Genesis lihatkanlah tadi awalannya mereka yang dalam keadaan yang bahaya tetapi mereka masih lagi hidup. Biu dan Loyo masih lagi bertahan begitu lama. R2K mereka sekarang ini sedang memacu ke depan, merusuh saja mencari semua pemain yang ada untuk Farang Legion. Circle telah bermula untuk mengecil. Adik dan cuba untuk memastikan laluan masuk ke dalam belatan lebih selamat. Ada bom tangan daripada bahagian belakang juga. Helton yang tidak begitu banyak. R2K mereka betul-betul menghimpit ke semua pemain yang ada untuk Farang Legion. Tapi sekarang ini Loyo akan masuk dari bahagian belakang. Nyawa si adik hanya tinggal lebih kurang 20% saja. Sukar untuk adik keluar dari situasi ini. Tetapi lihatkanlah Fakir dari bahagian belakang. Dia dapatkan Loyo. Itu bermakna Genesis dia kalau nak naik atas diganggu oleh bahagian belakang iaitu CLC. Sukar untuk dia melakukan kesilapan dalam situasi ini. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini, banyak pengganggu sebenarnya daripada bahagian jauh. Walaupun kita lihatkan dekat sini, ada sekurang-kurangnya 4 pasukan yang sedang bertempur. Tapi bukan setakat mereka, EVOS VIP juga sedang mengintai ke kawasan yang sama. Almighty, senyap-senyap mereka masih lagi ada 4 orang pemain yang cuba untuk diselamatkan. G-Nexus, push, Repo Boy dapat satu lagi belum untuk dicari. Dan itulah dia rata sudah untuk pasukan G-Nexus. Tempat yang ke-10 untuk pasukan mereka. Sayang 1000 kali sayang di situ, tapi R2K telah meninggalkan kawasan compound ini. Fokus untuk masuk ke dalam circle. Samti cuba untuk menembak. Jerome hampir dijatuhkan. 10 mata singkir EVOS VIP dah ada. Mereka masih lagi ada 4. Salahnya Samsi tempat yang terlalu terbuka. Menyebabkan sekarang ini Samsi mungkin boleh dihabiskan secara langsung. Razor juga dikesan. Oh, Helton! Dia akan dapatkan satu, tapi itulah dia. Nasty berjatuh, tapi Helton dia dapat 2 kejatuhan di hadapan beliau. Digos dilangkah pula oleh SMG ketika ini, tapi itulah dia. Atu kita berjaya untuk diratakan terlebih dahulu. Digos dan juga SMG masih lagi berpusing-pusing tak berjaya untuk menemui sesama sendiri. EVOS dah terkeluar. Farang Legion juga telah pun terkeluar. Circle tidak memihak kepada pasukan mereka. Namun di sini R2K, Digos dan juga SMG. 3 pasukan ini sedang berdekatan di antara satu sama lain. Dan bom tangan daripada Ham. Dapat satu. Mencari pula pemain yang seterusnya di bahagian kanan. Andai kata kalau dia balik bom tangan ini tepat lagi ke bahagian kanan, 2 pemain Digos telah pun jatuh mungkin SMG. Ya betul, satu pertempuran yang sangat menarik Ismail di satu compound yang sama. Dingo satu demi satu member kita telah berjatuhkan. Tapi Ricky, kedudukan beliau tidak diadu oleh Ham dengan situ menyebabkan Ham terjatuh. Tapi satu teriak baik daripada rakan pasukan R2K, ekor yang sudah nampak. Dan itu menyebabkan sekarang ini pasukan Dingo hanya berbagi seorang saja, Baby Kim. Satu benda yang agak complicated sebentar tadi, tapi R2K akan meratakan pasukan Dingus. Mereka ada kedudukan yang sangat baik pada waktu ini. Homeboys kembali semula kepada 3 orang pemain. Revival telah pun dilakukan. Top 3 sekarang ini untuk R2K, Homeboys dan juga Clash Guerrilla. Ya, benar sekali. Lihat kalah Homeboys. Mereka berada di bahagian bawah R2K. Untuk Clash Guerrilla pula mereka berada di satu tempat yang sama daripada tadi. Circle pula ketika ini dekat dengan pasukan mereka. Peluang yang agak besar, tapi jika mereka habis bom masak, mudah untuk R2K melihatkan pemain-pemain yang ada di bahagian bawah sana, iaitu untuk pasukan CLC. R2K Zik akan menunggu saja waktu yang paling bersesuaian, dan jikalau bulatan ini mula untuk bergerak, Homeboys dan R2K akan bertembung terlebih dahulu. Ini adalah peluang yang terbaik untuk CLC mendapatkan winner chicken dinner. Aizen akan mengganggu daripada jauh. Seperti yang saya katakan tadi, anda kata mereka habis bom asap, tukar untuk pasukan mereka. Tetapi tembakan daripada Aizen sekarang ini rendah. Tak berjaya untuk memberikan damage langsung kepada pihak lawan yang berada di bahagian bawah sana. 3 lawan 3 di bahagian atas ini. Dan 3 lagi berada di bahagian bawah. Belum diganggu oleh sesiapa. 3-3-3. Itulah yang akan berlaku untuk 9 pemain yang akan bertahan untuk round kita yang ketiga kali ini. Ya,
Pada waktu ini boleh dikatakan sebenarnya first time untuk Clash Guerrilla berada di saat-saat yang terakhir seperti ini. Tapi Funky telah pun dijatuhkan. Homeboys berikan tekanan kepada pasukan R2K. Nyawa yang agak rendah untuk main R2K tersebut. Tapi masih lagi belum berjaya dijatuhkan. Gitu juga untuk pasukan Homeboys. Mereka sedang melakukan reset. Eko dijatuhkan oleh Jimmy. Dia pakai jarak jauh. Jimmy jatuh dengan play zone. Clash Guerrilla sekarang ini akan rata disebabkan oleh circle yang tidak berpihak kepada mereka. Dan meninggalkan dua pasukan saya lagi. R2K boleh mendapatkan back-to-back chicken dinner. Tadi mereka baru saja dapatkan chicken dinner. Dan pada waktu ini mereka berpeluang untuk melakukan bekerjasama. Dan satu benda yang menarik. 1-2, tim sama. Ya, benar sekali. R2K melawan dengan Homeboys. Siapakah dia akan dapat kemenangan tersebut? Tapi itulah dia tak. Bad akan jatuh di terlebih dahulu. Tam nyawa sangat sedikit. Aizen, dia kelihatan yakin. Dia tahu dia boleh lakukan perkara ini. Tetapi lihat kalau untuk Tam, dia terpaksa untuk kena first aid kit terlebih dahulu. Menunggu di kawasan lereng bukit ini. Dua pemain telah bersedia bagi hadapan. Aizen nyawa sangat sedikit. Dia pergi ke depan. Dia menabrak. Tak dapat satu. Menjadi pemain yang seterusnya. Dapat ataupun tidak. Dia akan terkena. Trix pemain yang terakhir ketika ini. 2 lawan 1. Dan Trix akan mula untuk datang daripada bahagian belakang. Tak, 1 lawan 1 sebenarnya di mana pemain R2K yang ketiga tadi dah terjatuh terlebih dahulu. 1v1, Trix lawan dengan Zik. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih hebat? Dan itulah dia kemenangan. Buat kali yang kedua Soul, R2K. Mereka dapatkan double winner-winner chicken dinner. Ya, tadi diucapkan oleh pasukan R2K. Mereka dapatkan 17 mata pengingkaran untuk pasukan R2K. Sangat-sangat jarang. Mereka datang saja ke arah kawasan Boiman tersebut, meratakan pasukan Dingus dan menyelesaikan juga segala pengacau yang ditujukan kepada mereka, antaranya adalah pasukan Clash Guerrilla, pasukan Homeboys dan sebagainya. Tapi satu permainan yang sebenarnya sangat-sangat baik ditunjukkan oleh mereka dan juga Homeboys. 2 round berturut-turut, nombor 1 dan juga nombor 2 adalah pasukan yang sama. Benar. Dan sebenarnya untuk